forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang isu PRN Sabah boleh diadakan bila-bila masa, kata Haji G. Saya baca sikit. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Noor menyatakan pilihan raya Sabah ke-17 boleh diadakan pada bila masa dari sekarang hingga Oktober tahun depan. Kita mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Hawa ataupun mood di Sabah nampak kayaknya semakin semarak, semakin panas saja. Perkabaran dari negeri di bawah bayu apabila menjadi semakin meledak apabila Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G menyatakan bahawa pilihan raya negeri Sabah yang ke-17 boleh diadakan pada bila-bila masa dari sekarang hingga Oktober tahun depan. Keadaan itu memanaskan lagi keadaan politik di Sabah. Dia katanya kita ada tempoh hingga Oktober untuk ubah Dewan Undangan Negeri untuk memberi laluan pilihan raya negeri ke-17. Tapi boleh kita adakan pada bila masa. Jadi apa yang pasti katanya kita tetap akan menghadapi pilihan raya negeri. Keadaan ini membuatkan parti-parti politik mula menggerakkan saraf politik mereka untuk menggamit yakin rakyat bagi dalam menghadapi musim pilihan raya negeri di Sabah, pilihan raya negeri yang ke-17 saja. Jadi waktu beliau mengumumkan itu katanya bahawa apa yang pasti kerajaan pimpinannya akan berdepan dengan pilihan raya. Dan itu dinyatakan oleh beliau dalam pertemuan menyampaikan ucapan dasarnya memperkasa Parti Memakmurkan Negeri pada Persidangan Agung Tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah ataupun GSR. Saya lebih lagi apabila dalam perhimpunan tersebut turut dihadiri oleh parti sekutunya dalam Gabungan Rakyat Sabah. Antara yang hadir adalah Presiden Parti Cinta Sabah PCS Tan Sri Anifah Aman. Itu juga Presiden Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO Tan Sri Pandika Amin Mulia, Presiden Parti Maju Jaya Sabah SAPP Datuk Yong Teck Lee. Pakatan Harapan Sabah pula diwakili oleh pengurusinya iaitu Datuk Seri Krishna Liu, pengurusi pimpinan negeri PKR Sabah, Datuk Mustafa Sakmud, pengurusi DAP Sabah, Datuk Pung Jin Zi, Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, Datuk Iwan Benedict, dan pengurusi Amanah Sabah, Lahirul Latigu. Jadi, Haji G yang juga Presiden Gagasan Rakyat serta pengurusi JRS berkata kerajaan JRS pimpinannya memerlukan mandat baru. Maka sekarang ini warisan mula menggerakkan. Saya lihat warisan telah pun mula berkempen, mengadakan pertemuan di peringkat negeri, menjelajah ke seluruh pelosok Sabah. Begitu juga Mokhtar selaku pengurusi UMNO Sabah sudah pun menggerakkan. Saya rasa Datuk Seri Mokhtar sudah menggerakkan lebih daripada 2 minggu pertemuan-pertemuan di peringkat akar umbi, menerangkan dasar-dasar dan sebagainya. Dan belum lagi Datuk Seri Presiden UMNO belum lagi dilihat berada di Sabah. Tapi bagaimanapun beliau tidak menolak kemungkinan bahawa pilihan raya Sabah akan diadakan awal tahun ini. Kemungkinan, saudara. Dan apa yang lebih menarik lagi apabila terdapatnya komen ataupun kenyataan daripada Timbalan Perdana Menteri II, Datuk Seri Fadilah Yusof. Apabila beliau menyatakan bahawa pelaksanaan bagi pertambahan kerusi Parlimen di Sabah dan Sarawak hanya akan dimuktamadkan selepas pilihan raya umum ke-16. Dia katanya beberapa aspek perundangan perlulah diteliti terlebih dahulu sebelum dapat dipinda di Dewan Rakyat. Jadi tak sempat nak dilaksanakan untuk pilihan raya yang ke-16 ini. Jadi bagaimanapun setakat ini katanya kerajaan tidak menetapkan sebarang tempoh bagi pelaksanaan tambahan kerusi itu. Tapi kita bagi masa untuk mereka, iaitu pegawai Jabatan Peguam Negara, Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah dan Sarawak untuk berbincang dan berunding dari sudut perundangan. Katanya, insyaAllah, katanya nanti suku pertama tahun depan
barulah kita akan mendapat pelaporan daripada ketiga-tiga pihak yang penasihat undang-undang untuk dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Sebab tuntutan ahli-ahli politik di Sabah, mereka menuntut agar kursi parlimen di Sabah dan Sarawak mestilah tidak sebagaimana sekarang, dan kursi-kursi di Semenanjung ini tidak boleh jumlahnya melebihi 2/3, mesti kurang, mesti 1/3 saja. Selebihnya hendaklah diberikan kepada Sabah dan Sarawak. Tapi bagaimanapun, untuk mewujudkan kursi-kursi tambahan di Sabah dan Sarawak memerlukan pindaan perlembagaan, memerlukan pindaan persebadan semula. Sebab itu kata Datuk Seri Faidah Yusof, ini perlu dibincangkan melalui Jabatan Undang-Undang, pakar-pakar perundangan. Saya sebenarnya Majlis MTPM, iaitu Majlis Tinggi PM 63, setuju bahawa Peguam Negara, Peguam Besar Sabah berbincang. Selaku Majlis Tindakan Pelaksanaan, Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, saya telah pun bersetuju dan memutuskan supaya Jabatan Peguam Negara mengadakan perbincangan bersama Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah meneliti semula tuntutan berhubung pertambahan ahli Dewan Rakyat yang membabitkan kedua-dua negeri. Malahan Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berkata tuntutan 1/3 kursi parlimen mewakili Sabah dan Sarawak adalah sebahagian daripada agenda yang dibincangkan dalam MTPMA 63 bilangan 1 tahun 2024 pada 12 September lalu. Jadi kata Perdana Menteri, kerajaan akan terus komited dalam memastikan perkara yang termaktub dalam MA 63 diselesaikan mengikut perlembagaan persekutuan dan kerangka undang-undang. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan persekutuan juga akan terus memantau kemajuan perbincangan mengenai semua tuntutan itu bagi memastikan penyelesaian bersama antara kementerian atau agensi berkaitan serta kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Dan saudara, banyaklah isu-isu yang timbul. Dan saya merasakan bahawa di Sabah hari ini, kita UMNO telah pun memberi kuasa otonomi kepada UMNO Sabah. Dan kita tak akan mencampuri urusan siapa yang akan dipilih untuk bertanding di sekitar 73 Dewan Undangan Negeri Sabah. Itu yang paling penting sekarang ini terpulang kepada kepimpinan Datuk Bong Mokhtar. Malahan Azizi pernah mengeluarkan kenyataan bahawa kalaulah UMNO Sabah tidak mahu bekerjasama dengan JRS, maka beliau tidak menolak kemungkinan akan berlaku pertembungan. Malahan 3 parti USNO, PBS juga telah pun memberi kenyataan bahawa mereka juga besar kemungkinan akan bertanding secara solo. Pastinya pilihan raya Sabah yang ke-17 kali ini bersemaraklah dengan banyaknya calon-calon yang bertanding. Saya ingin mengulangi, saudara. Datuk Seri Bong Mokhtar tidak mungkin boleh bersetuju dengan Datuk Haji kerana pedih yang dialami. Orang kata luka tu, parut tu telah pun luka itu, kepedihan itu dah hilang, tapi parut itu masih berada. The scars remain, saudara, apabila pimpinan UMNO di Sabah dikhianati. Bagaimana berlaku di Semenanjung dalam langkah Sheraton ataupun perjanjian yang diutarakan oleh Tan Sri Muhyiddin dulu, scheme of thing. Begitu juga berlaku apabila selepas pilihan raya Sabah yang ke-16, apabila kerajaan pimpinan Azizi menawarkan kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO untuk menyeberang, menyertai, menyokong beliau, maka terbentuklah kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Haji. Jadi inilah yang merupakan scars ataupun parut yang sukar untuk dihapuskan daripada sanubari hati Datuk Seri Bong Mokhtar. Jadi kalau kita nak marah pada dia pun tak boleh, saudara. Sebab dia yang mengalaminya, kepedihan itu, bagaimana dia dikhianati. Saudara Mat Sepana, betul, anda mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara. Kata Saudara Abdul Hamid, UMNO Sabah tatap kuat dan padu. Tatap baik itu. Memang saya nampak dalam laporan yang saya terima, sama ada di Ladatu, sama ada di Putatan, sama ada di Sandakan, di Sempurna, boleh dikatakan di kesemua
daerah-daerah sejumlah 25 daerah parlimen di Sabah itu, warga UMNO sudah pun menggerakkan sama pimpinan pemudanya, putrinya, wanitanya, jaringan kepimpinan, sama ada yang masih menjadi wakil rakyat ataupun yang bukan wakil rakyat. Gerakan sedang panas. Saya menantikan laporan dari masa ke semasa dari teman-teman kita di Sabah. Banyak yang saya terima kerana besok saya berhasrat untuk mengulas tentang dilema yang bakal dialami oleh Saudara Ibrahim apabila berlakunya tuntutan daripada Sarawak. Sebab Sarawak ni saudara berbeza dengan Sabah. Sabah dia berpecah-pecah, tapi di Sarawak dia solid di bawah PBB yang diwujudkan DPS oleh Premier Abang Johari. Dari segi kesepaduan politik di Sarawak mantap saya. Di Sabah dia masih lagi bergolok lah saya. Bukan bergolok, bertikap saya, bergeloduk orang kata. Keadaan di Sabah memang tidak begitu menjamin sesuatu yang tenang. UMNO tetap dengan usahanya. Dan memanglah saya pernah berjumpa dengan Abang Mokhtar. Saya bertanya bagaimana kedudukan sebab UMNO di pusat kita bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Dia kata ya kita ikut perpaduan tapi untuk bersama JRS itu sukar. Sukar katanya. Sebab dulu pernah juga, saya ingat dalam 5 bulan dulu pernah berlaku usaha-usaha untuk menolak Datuk Seri Hajiji selaku Ketua Menteri Sabah. Tapi bagaimanapun didamaikan apabila Ya Muhammad, Datuk Seri Ibrahim, Datuk Seri Hamidi turun bertemu dengan pimpinan di Sabah. Tapi bagaimanapun api itu tetap marak. Api sengketa antara UMNO pimpinan Bung Mokhtar dan Hajiji belum ada padamnya. Malahan saya rasa dalam keadaan begini besar kemungkinan UMNO lebih tenang untuk menerima warisan sebagai rakannya dalam menghadapi musim pilihan raya akan datang. Memanglah UMNO tidak akan meletakkan kesemua calonnya di kesemua 73 kerusi. Tetapi paling tidak pun saya dipahamkan daripada 73 kursi itu UMNO akan meletakkan sekurang-kurangnya 37 kursi. 37 campur 37 kali 2. Kemudian yang lain itu dia akan bersama dengan warisan. Warisan saya masih lagi mantap. Untuk pengetahuan anda, pimpinan warisan, walaupun banyak orang mengatakan begitu dan begini, laporan yang saya terima, warisan masih lagi mantap. Ahli Dewan Negerinya macam Saudara Azhar Ahmad Tusin di kawasan Daro masih lagi mencengkam penguasaannya. Begitu juga Datuk Seri Shafiq Abdal di kawasan beliau. Jadi bagi saya lah politik di Sabah ini apabila Datuk Seri Hajiji membuat pengumuman bahawa 3 minggu dulu dia kata belum pasti. Tapi apabila dia mengatakan bahawa pilihan raya negeri Sabah boleh diadakan pada bila-bila masa. Artinya beliau bersedia untuk membubarkan Dewan Negeri Sabah walaupun tempohnya sehingga Oktober tahun depan. Tapi kalau nak tunggu sampai Oktober tahun depan adalah merupakan kerajaan lemah lah saya. Selalunya mesti dalam 3 atau 4 bulan sebelum jeda waktu yang terakhir. Jadi kita masuk bulan Disember, Januari, Februari, Mac, April. Saya menyangkakan kabar yang saya terima besar kemungkinan pilihan raya di Sabah akan berlaku sekitar bulan Februari. Dan figura-figura yang penting untuk kita lihat di Sabah, Datuk Seri Hajiji, Datuk Seri Bung Mokhtar dan Datuk Seri Shafiq Abdal. Inilah 3 figura yang pastinya akan mewarnai kanvas politik di Sabah. UMNO Sabah hari ini mereka punya otonomi, bukan lagi boleh dianggap sebagai parti daripada luar Sabah. Warisan juga sama juga, tidak boleh dianggap sebagai parti daripada luar Sabah. Hajiji sebenarnya dia dulu mewakili Parti Bersatu. Apakah ini boleh dianggap Bersatu parti daripada luar Sabah? Sama-samalah kita lihat nanti saya. Saya baca detail lagi. Hajiji yang juga Presiden Gegasan Rakyat dan Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah berkata
Sabah masih mempunyai tempoh sehingga Oktober 2025 untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN bagi memberi laluan kepada PRN. Namun kita boleh mengadakan pilihan raya bila-bila masa sebelum atau sehingga tempoh kita tamat. Apa yang pasti kita akan berdepan pilihan raya, katanya ketika menyampaikan ucapan dasar bertajuk memperkasakan parti memakmurkan negeri pada persidangan aduan Persidangan Agung Tahunan Parti Gagasan Rakyat 2024. Aku tak mahu menyokong aja. Apa yang dapat main Assalamualaikum.